Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, faslun ay hadha faslun, bermula ini satu fasal. Wa min ma'asil qalbi ar-riya'u bi'a'mali al-birri, dan sebahagian daripada amalan-amalan maksiat hati itu ialah ar-riya'u, iaitu riya, bi'a'malil birri, dengan amalan-amalan kebaikan. Wa huwa, dan bermula dia riya itu al-amalu li ajlin nasi, bermula ialah amalan berdasarkan kerana manusia. Wa yuhbitu thawabaha, dan menghancurkan riya itu akan pahala seorang. Faslun ay hadha faslun, bermula ini satu fasal, fi ba'di ma'asil qulubi, ay fi bayani ba'di ma'asil qulubi, pada menyatakan sebahagian maksiat hati. Jadi didahulukan dengan perbahasan niat hati daripada perbahasan anggota. Sebahagian kitab tasawuf dia mendahulukan perbahasan anggota berbanding hati. Kerana dengan sebab anggota-anggota itulah yang dapat menghitamkan dan merosakkan hati berdasarkan maksiat yang dilaksanakan pada anggota. Wa min ma'asil qalbi, dan sebahagian min litab'id, ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam, ma'asi jar majrur wa huwa mudhaf, al-qalbi mudhafun ilaih. Sebahagian daripada maksiat hati ialah mubtada' muakhar. Yang pertamanya ar-riya'u bi'a'malil birri, iaitu riya, bi'a'malil birri, dengan amalan-amalan kebaikan. Bi'a'mali jar majrur wa huwa mudhaf, al-birri mudhafun ilaih, ta'alluq ba kepada ar-riya'. Yang mana al-birri itu bikasril ba'i, ay hala kaunil birri, hal keadaan birri itu maqru'an, dibacakan dia bikasril ba'i, dengan dikasrohkan ba. Birri bukan barri darat, birri ba'i. Ay al-birri itu tafsirnya al-khairi wal fadli, kebaikan dan juga keutamaan, fadilat. Dia mengamalkan kebaikan itu, dia riak dalam kebaikan. Dia riak dalam melaksanakan kebaikan, bukan kejahatan.
kebaikan lah. Itu dia panggil maksiat hati. Apakah itu riya' wa huwa, dan bermula dia tafsir air riya'u, yakni riya' itu khabar al-amalu, melaksanakan amalan li ajlin nasi, kerana manusia, bukan kerana Allah. Dan meninggalkan amalan kerana manusia juga riya'. Aku tak mau lagi sembahyang Jumaat, takut orang cak aku ni orang kaki sembahyang Jumaat pula. Tu riya'. Tu. Wa qad nahallahu ta'ala 'anil riya'i, dan sesungguhnya qad litahqiq, nahallahu telah melaranglah ia oleh Allah ta'ala, hal bagi Allah, hala kaunihi ta'ala, hal keadaan Allah maha tinggi ia, ya Allah. Naha ta'alu'an 'anil riya'i, daripada riya'. Jadi Allah Ta'ala melarang seseorang daripada melakukan riya'. Wasamahu, dan menamakan ia, menamakan ia, ya Allah, hu akan dia, akan riya' itu maf'ulun bih, syirkan. Allah Ta'ala namakan dia syirik. Kalau syirik asghar, ke syirik akbar. Syirik akbar itu menyembah berhala tu, syirik asghar tu riya'. Fi qawlihi ta'ala, dia menyamakan syirik itu pada firman-Nya, ya Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat terakhir 110. Faman kana yarju, maka barang siapa adalah ia, barang siapa, khabar kana yarju, mengharap ia barang siapa, maf'ulun bih, liqa'a rabbih, berjumpa akan Tuhannya. Fal ya'mal, maka hendaklah, lamul amri, hendak beramallah ia man itu, maf'ulun bih, amalan, akan satu amalan sifat salihan, yang soleh ia amalan tu. Wala yusyrik, dan jangan mensyirikkan ia man itu, bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya, ya Allah, rabbihi, ibadati rabbihi, ahadan, maf'ul bih, yusyrik, akan sesuatu. Jangan berlaku syirik, yakni syirik sini bukan sembah atau pekong. Syirik sini jangan buat amalan kerana manusia, kerana hamba Allah Ta'ala yang lain. Jadi Allah Ta'ala namakan riya' tu dengan syirik. Fussira syirku huna birriya'i, ditafsirkan naib fa'il akan syirik itu huna di sini, ai fi qawlihi ta'ala ni, ialah birriya'i, jar majrur dengan riya'. Wa fassara ar-Ramli, dan telah mentafsirlah fa'il oleh ar-Ramli, maf'ulun bih ar-raja'a, akan perkataan raja'. Faman kana yarju liqa'a rabbih, yarju liqa'a raja' ni asal harap. Tafsir huna di sininya ai fi qawlihi ta'ala tu bil khawfi, dengan takut. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang adalah ia takut jumpa Tuhannya, bukan setakat harap, takut jumpa Tuhan dia, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh, dan tidak dia mensyirikkan amalan tersebut dengan hamba lain. Tu disebut dalam kitab Umdatur Rabih, muka surat 242. Kemudian yang keduanya, maksiat hatinya, wa yuhbitu thawabaha, dan menghapuskan ia seorang, bukan menghapuskan ia, takwil dia punya takdir, tafsir dia punya fa'il, ayat riya'u thawabaha. Tadi riya' satu benda dah, ini yang kedua, menghilangkan oleh riya' itu akan thawabaha, maf'ulu bih, ayil a'malil birri. Dia tafsir bagi menghilangkan pahala a'malil birri, amalan-amalan kebaikan, a'mali al-birri. Lepas tu dia bagi contoh, bukan riya' sahaja, kal'ujubi, seperti ujub bi dhammil muhmalati, kal'ujubi bi dhammil muhmalah. Apa yang muhmalahnya? Tu huruf ain tu, tu muhmalah, tak ada titik. Ai hala kaunil ujubi, hal kana ujub itu makru'an, dibacakan dia bi dhammil muhmalati, dengan didhammahkan huruf yang dihampakan titiknya, iaitu ain. Ujub, bukan ajab, bukan ijub. Jadi ujub ini menghilangkan pahala.
Kalau menurut pendapat Imam As-Sawi dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Jawharatit Tauhid, dia mengatakan ujub ini tak menghilangkan pahala, riak saja menghilangkan pahala. Kenapa? Kerana ujub itu berlaku ialah selepas amalan. Kalau riak itu berlaku ketika amalan sedang berlaku. Jadi menurut dia, ujub tidak menghalang ataupun tidak menghilangkan pahala. Riak yang menghilangkan pahala. Jadi maknanya riak tidak ada khilaf dapat dosa dan menghilangkan pahala. Ujub tidak ada khilaf dia dosa, tapi ada khilaf hilang ke tidak pahala amalan. Ujub itu ai ta'ajubi, iaitu berasa kagum diri. Bi ta'atillahi, dengan mentaati akan Allah Ta'ala. Ujub dalam mentaati Allah Ta'ala. Dia lepas buat dia sembahyang ke mengaji ke apa ke, dia berasa hebat. Fi annahu, pada bahawasanya, yang ni wajah syabah kal ujub. Riak tu musyabbah, kal ujub musyabbah bih, wajhu syabahnya fi annahu. Pada bahawasanya ujub itu ataupun fi annahu anna kullam minar riya'i wal ujub. Setiap satu daripada riak dan ujub itu yuhbitu thawaba a'malil birri, menghilangkan ia kullun minar riya'i wal ujub, maf'ulun bih thawaba a'malil birri, akan pahalanya pahala amalan kebaikan. Apakah itu ujub? Al-istinaful bayani. Seorang orang kata, ma huwal ujub? Apa itu ujub? Wahwa, dan bermula dia ujub, ayil ujubu, yakni ujub itulah khabar syuhudul ibadati, menyaksikan akan ibadat, idhafat masdar kepada maf'ul, syuhudu khabar, al-ibadati mudhafu ilaih, menyaksikan ibadat. Menyaksikan ibadat itu sadiratan minan nafsi, timbul iyo kharijatan, keluar iyo ibadat tu minan nafsi. Syuhudul ibadati sadiratan. Sadiratan kita boleh buat hal, tak apa hal bagi ibadat. Menyaksikan akad ibadat, idhafat masdar pada maf'ul, akad ibadat itu keluar ia minan nafsi, daripada diri sendiri. Yang menyaksikan ibadat itu dalam keadaan keluar tubuh daripada diri sendiri, berasa dia buat. Tu ghaiban, hal keadaan ghaib ia ibadat itu anil minnati, daripada kurniaan Allah Ta'ala. Itu bukan kurniaan Allah, ghaib mana tak nampak. Dalam keadaan dia melihat ibadat itu bukan daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi daripada diri sendiri. Ai minnah tu kaunil ibadah, keadaan ibadat itu min in'amillah, daripada pengurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, idhafat masdar pada fa'il, alaihi ala syakhsi, atas seseorang itu, biha ay bil ibadah, dengan ibadat tersebut. Dia tak nampak tu kurniaan Allah, boleh mengaji, boleh baca kitab, boleh bayang, boleh puasa, boleh baca Quran. Dia tak nampak hal tu, dia nampak diri dia sendiri. Tu dia panggil ujub. Wa mithlu dhalika al-ujubi, dan bermula contoh umpama demikian ujub itu, mithlu mubtada, dhalika mudhafu ilaih, khabar al-ujubu bimalihi, merasa ta'ajub dan kagum dengan harta seorang. Fi annahu, iaitu wajh syabahnya ujub sama-sama bimalihi dengan tadi itu. Fi annahu annal ujuba min ma'asil qalbi, daripada sebahagian daripada maksiat hati, min ditabai ta'alluq satu mazhuf khabar anna, ma'asi jar majrur wa huwa mudhaf, al-qalbi mudhafun ilaih. Au bi nafsi syakhsi atau bimalihi, ataupun dia berasa ujub dengan kagum dan takjub dengan diri sendiri. Wa huwa, dan bermula dia al-ujub bi nafsihi tu. Tadi itu ujub dengan ibadat, lepas tu ni ujub dengan harta, ni ujub dengan diri sendiri pula. Wa dan bermula dia ujub binafsihi itu khabar nadhru syakhsi, melihat oleh seseorang, idhafat masdar pada fa'il, khabar huwa, ila nafsi syakhsi, kepada dirinya diri seorang, bi'ainil izzi, dengan pandangan kemuliaan, wal isti'adhani,
ataf kepada al-izzi wal isti'zami, dan dengan pandangan merasa agung. Wa nadhruhu ataf nadhruhu, dan melihatnya seorang ila ghairihi, kepada selainnya, selain orang, bi'ainil ihtiqari, dengan pandangan hina, wa dhulli, dan tercela. Ni lebih kepada nak kepada sombong kan. Bila pandang hina pada orang ni, nak kepada sombong. Ni ujub dengan diri sendiri. Sebab tu dia kata takabur tu mesti dia ujub. Ujub tak mesti takabur. Takabur mesti ujub. Kerana nak takabur mesti dia berasa dia hebat. Baru dia pandang orang lain lekeh. Kalau dia pandang orang lain lekeh, dia tu tak hebat, tak pandang lekeh. Orang yang berasa pandang lekeh ni sebab dia berasa hebat. Kalau dia tak berasa hebat, tak pandang lekeh pada orang, takkan timbul. Tu. Wasyakku fillahi, dan bermula. Itu yang ketiga. Yang ketiga, maksiat hatinya wasyakku ataf al-amalu, dan juga syak fillahi, pada Allah Ta'ala. Ni boleh jatuh kufur ni. Ai fi wujubi wujudihi wujudillah, yakni syak pada mesti adanya Allah. Allah fa' masdar pada fa'il. Ataf wa wahdaniyatihi wa wahdaniyatillahi, dan juga keesaannya, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni boleh jatuh kufur lah. Maksiat hati juga, haram lagi kufur lah. Wal amnu, yang keempatnya, wal amnu min makarillahi, dan aman daripada makar Allah. Saya suka tidak terjemah, kerana makar ni asal tipu daya. Jadi nak tahu makar tu sendiri, kena tafsir. Lepas ni dia tafsir makrullah tu apa. Wal amnu, dan aman, ay adamul khawfi, tak takut, min makrillahi, daripada makar Allah Ta'ala. Lagu mana dia tak takut tu berasa aman? Bil istirsali, dengan senantiasa berterusan fil ma'asi. Berkesinambunganlah ia pada maksiat-maksiat, ma'alitikari, dalam keadaan dia mengharapkan ala rahmati, ay ala rahmatillah, alillah lil ahdi dhihni, ke atas rahmat Allah Ta'ala. Dia buat maksiat, tapi dia harap, Allah Ta'ala kan maha pengampun, bolehlah dia ampun. Tu dia berasa aman dengan sebab Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ni pun ramai kau ni. Tu dia berasa relax. Sebab apa? Allah Ta'ala kan maha penerima taubat, Allah Ta'ala kan maha penyayang, Allah Ta'ala kan maha pengampun. Nanti dia ampunlah saya buat maksiat apa. Tu. Allah Ta'ala maha beri rahmat. Rahmat ke seluruh makhluk. Jadi saya buatlah maksiat, tak taubat pun tak apa. Allah Ta'ala akan ampun. Tu. Mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah dalam keadaan dia berterusan maksiat. Itu al-amnu min makrillah. Kama afadahu Ibnu Hajarin, seperti mana telah memberi faedah akan dia akan oleh Ibnu Hajar dalam Az-Zawajir an iqtirafil kabair, jilid pertama muka surat 87. Kita Az-Zawajir kaitan dengan dosa-dosa tu. Kaitan dengan benda yang berbabit KKP. Itu ada Darul Minhaj ada cetak. Qala sahibut ta'rifati, telah berkatalah oleh pemilik karangan At-Ta'rifat, iaitu Imam Al-Jurjani, muka surat 227. Al-makru ada dua. Janibillah, janibil khalqi. Di makhluk ada, di Allah Ta'ala ada. Jadi al-makru ni fi janibillah, bermula al-makru pada sisi Allah Ta'ala. Fi janibi jar majrur wa huwa mudhaf, Allahi mudhafu ilaih, ta'ala hal Allah. Huwa dhamiru faslin, ialah irdafun ni'ami, mencurahkan akan nikmat-nikmat, idhafat masdar pada maf'ul, ma'al mukhalafati, ay ma'a mukhalafati syakhsi Allah, beserta melanggarnya seseorang itu akan Allah Ta'ala. Canggah Allah Ta'ala suruh A, dia buat B, dalam keadaan Allah beri nikmat pada dia. Itu makar Allah. Tipu, nak kata tipu lah tu. Kalau kita kata tipu daya, apa tipu daya? Allah Ta'ala. Dengan makna Allah Ta'ala beri nikmat dalam keadaan dia buat maksiat dengan Tuhan. Allah beri lagi. Wa ibqa'ul hali ma'asu ila adabi, dan Allah Ta'ala mengekalkan keadaan dia begitu tu dalam keadaan dia su'il adabi. Adab dia buruk dengan Tuhan. Iaitu dengan melanggar perintah Tuhan, adab buruk lah. Wa izharul karamati, Allah Ta'ala menzahirkan keramat benda plek-plek min ghairi juhdin, tanpa sebarang kesungguhan dia, kesungguhan hamba tu. Jadi Allah beri dalam keadaan dia tak buat yang sepatutnya. Dia dapat keramat
tapi tak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadat, dia dapat keramat dengan kurnia, dengan pemberian Allah tanpa benda tersebut layak yang sepatutnya bagi dia. Allah Ta'ala memberikan nikmat mencurah-curah dalam keadaan dia sedang berbuat maksiat, mukhalafah dengan Tuhan. Tu dia panggil al-makru fi jarbillah. Seolah-olah tipu lah. Sebab apa? Sebab esok-esok dia akan tengok dia akan masuk neraka. Dengan nikmat Allah beri banyak dah, tapi sebenarnya salah. Sangkaan dia salah. Dia ingat dia masuk syurga kerana nikmat Allah terus beri, walaupun tak semayang, walaupun tak puasa. Tapi di pokoknya dia akan masuk neraka. Itu makrullah. Jadi tipu daya tu pun kena tafsir. Tipu daya apa? Kalau Allah nak menipu itu. Wa fi janibil abdi, dan menipu daya makruh pada sisi makhluk tu. Amma ialah isalul makruhi ilal insani min haitsu la yash'uru, ay la yash'urul insan. Menyampaikan akan perkara yang dibenci ilal insani, ta'alu ila kepada isal, kepada manusia, min haitsu la yash'uru, ay min haitsu la yash'urul insanu, dengan sekira-kira tidak sedar ia laki-laki ataupun ia manusia. Ni baru tipu. Orang yang ditipu tak sedar apa yang dia kena tipu tu. Jadi kita sedang melaksanakan benda yang dibenci oleh orang tersebut. Dalam keadaan orang tersebut tidak mengetahui benda yang kita buat. Itu tipu daya lah. Intaha sahibut ta'rifati. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Surah Al-A'raf ayat 99. Fala ya'manu, dan tidak berasa amanlah ia seorang itu makrallah, akan tipu daya Allah itulah kita kata, ataupun makar Allah, illa fa'il al-qawmu al-khasirun sifat, melainkan kaum sifat al-khasiruna, dia sifat kembali pada kaum, nisbah dia tu makna banyak. Nisbah kepada makna, bukan nisbah pada lafaz. Lafaz mufrad, makna banyak, maknanya jamak. Melainkan orang kaum yang rugi sahaja akan berasa aman. Berasa aman macam mana? Dia terus buat maksiat dalam keadaan mengharap rahmat Allah mengampuni mereka. Itu maksiat hati yang keempat. Maksiat hati yang kelima, al-qunutu ayil ya'su. Al-qunutu. Apa al-qunutu? Ayil ya'su. Iaitu berputus asa min rahmatillahi, daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Min rahmati jar majrur Allahi mudhafu ilaih. Berputus asa daripada rahmat Allah. Fal ya'su minha min rahmatillah, maka bermula berputus asa daripada rahmat Allah itu khabar kabiratun, dosa besar ia putus rahmat. Iaitu apa? Dia buat maksiat, dia berasa putus asa dengan Allah Ta'ala, dia pun tak bertaubat. Dia pun tak bertaubat. Tu putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Fala yajuzu dzalikal ya'su, maka tidak harus oleh demikian putus asa. Idhafat pula. La yajuzu bermakna yahrum, haram gitu. Walau ma'artika bil kaba'iri, ay walau kana asy-syakhsu fa'ala walau kana al-ya'su ma'artika bil kaba'iri, meskipun adalah putus asa itu dalam keadaan melaksanakan akan dosa-dosa besar sekali. Irtika bil kaba'iri, idhafat masdar kepada maf'ul. Walaupun banyak buat dosa-dosa besar, tidak boleh dia memutus asa, boleh taubat selagi tak mati, selagi tidak terbit matahari belah barat. Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Memang Allah tuju kepada orang yang buat dosa-dosa. Qul, katakanlah ia oleh engkau, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina, sifat ibadi, yang mana mereka itu asrafu, melampaui ia oleh mereka itu, melampaui batas, ala anfusihim, atas diri mereka, iaitu buat dosa. La taqnatu min rahmatillah, la nahi, jangan berputus asa oleh kalian daripada rahmat Allah. Surah Az-Zumar ayat 53. Nazalat hadhil ayatu, telah turunlah ia oleh ini ayat, hadhihi fa'il, al-ayatu badal, fi sababin khasin, pada sebab yang khusus. Sebenarnya ayat ni turun kerana sebab yang khas, sebab nuzul dia.
Bukan sebab yang umum, tetapi illa ay walakin, tetapi anna hadhil ayata, bahwasanya ini ayat isim anna khobar ammatun, meliputi ia hadhil ayat fi jami'il ibadi, pada keseluruhan hamba-hamba ila yaumil qiyamati, sehinggalah hari kiamat. Bukannya sebab yang khusus saja. Dia itlaq khusus dengan peristiwa tertentu, tapi pakainya kepada mana-mana orang sehinggalah hari kiamat. Afada dhalika, telah beri faedah akan demikian itu al-madhkur oleh fa'il ar-Ramli, oleh Imam ar-Ramli dalam kitab Umdatul Rabih muka surat 645. Dan maksiat yang keenam, wattakabburu ala ibadillahi, iaitu bersombong atas hamba-hambanya Allah, ataf pada amal. Ala ibadi jar majrur wa huwa mudhaf, Allahi mudhafu ilaih. Apakah itu takabur dan sombong? Wa huwa, dan bermula dia takabur, khabar raddul haqqi wastihqarun nasi. Dua tu saja. Raddul haqqi, menolak akan kebenaran. Orang bagi tahu benda betul, dia kata tak betul. Sombong tu. Wastihqarun nasi, dan memandang rekeh manusia. Jadi allazi, yang mana al-haq itu sifat, huwa bermula dia allazi khabar, khilaful batili, berbeza canggah dengan yang batil. Dia lawan bagi batil, al-haqqu wal batil. Orang bagi tahu benda sebenar, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Dia tak mau dengar. Tu sombong. Kita kata dah tak boleh ni, walimah ni kena asing lelaki perempuan ni, tak boleh nak campur-campur. Tak boleh. Pula. Tu dia bagi takabur. Tu ala qaili al-haqqi, ke atas orang menolak kebenaran, ke atas orang yang berkata kebenaran. Dia orang cakap benda betul, dia tak mau terima. Ni sembahyang ni tak sah lagu ni yang sahnya macam ni. Tak. Tu dah ni. Wastihqarun nasi, dan memandang lekeh akan manusia, ai al-istihza'u bihim, sama sajalah kalau kita terjemahnya. Memandang hina dengan mereka itu manusia. Wa ru'yatuhu wa ru'yatu syakhsi, dan melihat ia seorang, idhafah masdar pada fa'il, annahu jumlatu khabar, maf'ulun bihi ru'yatuhu, akan bahwasanya asyakhsa, seseorang itu, khairun, terlebih baik, min kathirin, daripada kebanyakan, min khalqillahi jar majrur, daripada makhluk Allah, min itlaqil masdari wa iradati ismil maf'ul. Itlaq masdar, maknanya isim maf'ul, iaitu makhluk. Dia berasa dia lebih baik daripada kebanyakan makhluk Allah Ta'ala. Dia keluar rumah saja, dia berasa dia hebat dan baik daripada orang lain. Takabur. Dan mana rendah pada orang. Rasa hebat tu wujud. Mana rendah pada orang, boleh jadi takabur. Qala al-Ghazali, telah berkata oleh Imam Ghazali, yambaghi laka an ta'lama ta'wil masdar fa'il yambaghi. Siogianya bagi engkau an ta'lama, bahawa mengetahui ia engkau, maf'ul bih ta'lama, annal khaira, bahawasanya ia baik itu ialah khabar man huwa, ialah barang siapa yang huwa bermula dia man itu, khairun khabar, lebih baik inda Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, fid daril akhirati, di negeri akhirat. Itu orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Bukan dia berasa dia baik. Dia berasa dia baik, dia orang baik kau tak? Yang baik itu orang yang baik di sisi Allah Ta'ala di negeri akhirat. Wa dzalika ghaibun, dan bermula demikian khair fi daril akhirah tu. Baik, yang mana tak baik di dunia akhirat tu. Negeri akhirat tu ghaibun khabar, rahsia ia zalika. Tak boleh bagi tahu lah siapa yang baik, tak ada ta'in. Dia tu lahir-lahir, kawan ni neraka, lahir-lahir kawan ni syurga, tak ada. Wa huwa, dan bermula dia khairun tu mauqufun, tertangguh ataupun terhenti ia khairun itu alal khatimati, atas penutup kehidupannya. Kalau baiklah dia, kalau buruklah dia. Dan penutup baik buruk pula berdasarkan amalan kehidupannya. Yang banyak buat maksiat, tutup pun maksiat. Yang banyak buat baik, tutupnya pun baik. Begitu. Tapi tak mesti juga. Ada yang buat baik, akhirnya dia kufur dengan Allah Ta'ala, dia pun mesti su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Dan ada yang jahat, tiba-tiba akhirnya masuk syurga dengan dia beriman dengan Allah Ta'ala, mati gitu ya. Tu.
Fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahdun. Maka bermula keyakinan engkau, idhafah masdar pada fa'il, i'tiqadu mubtada ka mudhaf ilaih, fi nafsika, fi nafsi jar majrur wa huwa mudhaf ka mudhaf ilaih. Beriktiqad oleh engkau pada diri engkau, annaka bahwasanya, tu jumlah tu maf'ulun bi i'tiqad. Annaka isim anna khabar, khairun lebih baik, min ghairika daripada selain engkau. Mu i'tiqad, mu berasa yakin mu ni orang yang lebih baik daripada selain engkau, itu khabar i'tiqad, jahlun mahdun, jahil semata-mata. Rasa mu lebih baik pada orang tu, itu jahil semata-mata. Bal intrab intiqali, bahkan yang bagi seyogianya fa'il alla tanzura, oleh bahawa tidak melihat ia oleh kau, ila ahadin jar majrur, kepada seorang pun, illa melainkan wataro, kamu melihat annahu maf'ulun bih, bahawasanya tu wa tara annahu anna ahadan, bahwasanya orang lain yang seorang tu khairum minka, khabar anna, lebih baik daripada engkau. Mu kena tengok orang lain lebih baik daripada kita. Wa annal fadla, dan bahwasanya kekurniaan dan kelebihan, lahu baginya, bagi ahadin tu, ala nafsiha, ala nafsika, atas diri engkau. Jadi lebih baik, lebih tinggi daripada diri engkau sendiri. Tu dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali sebut gitu. Dan Syekh Nawawi ni ada kitab syarah dia lah, Al-Maraqi Al-Ubudiyah. Kita baca dah tak habis lagi. Tu bakal sambung lah kan datang tu. Yang ketujuhnya maksiat hati, wal hiqdu, dan al-hiqdu. Apa al-hiqdu? Wa huwa, dan bermula dia al-hiqdu khabar idmarul adawati, menyembunyikan permusuhan. Permusuhan tu disembunyi kat mana? Lah hati ya. Maka dia tafsir ai imsakuha imsakul adawati fil qalbi. Menahan akan permusuhan itu adalah hati, dia tak zahirkan. Tu. Ya, masa marah musuh dengan dia. Idza umila bi muqtadahu, ai idza umila idmarul adawah, itu bi muqtadahu, bi muqtada idmarul adawah. Apabila diamalkan akan dia, akan menyembunyikan permusuhan itu dengan muqtadahu, muqtada idmaril adawah. Muqtada ni benda yang dituntut ketika mana sembunyi permusuhan tu lah. Tu benda dituntut, benda yang kalau dia sembunyi permusuhan tu, dia buat apa? Gitu. Kalau dia dengki, lepas ni al-hasad, dengki tu, kalau dia beramal dengan apa yang dia dengki tu, maka dia akan bercita-cita untuk menghilangkan nikmat orang tu, ataupun bercita-cita untuk memindahkan nikmat orang tu kepada dia. Itu umila bimuqtada al-hasad. Ni umila bimuqtada al-adawah, ataupun idbaril adawah, menyembunyikan, ataupun al-hiqdi. Al-hiqdi lah, senang. Idza umila, ay idza umila al-hiqdu bimuqtadahu, bimuqtada al-hiqdi. Walam yakrahu, dan tidak sama sekali membenci ia, yakni menampakkan kebencian ia seorang, akan seorang. Lagu mana tu? Bi ayyatarabbasa li fursatiha, dengan sekira-kira bahawa menanti-nanti ia, tarabbus kalau dalam kitab Quran tu, iddah tu menanti-nanti. Menanti-nanti ia seorang, li fursatiha, li fursatil adawah, bagi kesempatan waktu untuk bermusuh. Menanti-nanti terhadap ataupun lam zaidah tu, fursatiha maf'ulun bih, bagi tarabbas, menanti-nanti akan kesempatan ataupun masa mentahqiqkan permusuhan. Okey, kemudian itu hasad. Biasa al-hiqdu dengan hasad orang bagi sama, hasad deki ya. Tapi ni beza sikit. Wal hasadu, yang ke-8-nya, wahwa, dan bermula dia hasad itu karahiyatu khabar an-ni'mati mudhafu ilaih lil muslimi jar majrur, membenci akan nikmat, idhafah masdar pada maf'ul, lil muslimi, bagi orang muslim, ai indahu indal muslim, yang ada pada sisi orang Islam. Wastithqaluha, wastithqalun ni'mah, dan berasa berat akan nikmat itu fil qalbi. Nikmat orang lain itulah hati kita berasa berat. Bahaya tu. Dah lah tak suka nikmat tu daripada dia, kita berasa berat hati pula nikmat tu daripada dia. Idza lam yakrahu, apabila tidak sama sekali menampakkan kebencian ia seorang, akan al-muslim tu. Jadi dia simpanglah hati. Dia bencilah hati bila dia tidak
menampak dan menzahirkan kebencian tersebut. Umila, ataupun diamalkan akan dia akan hasad tu bimuqtadal hasadi, dengan apa yang dituntut daripada hasad tersebut. Lagu mana? Taswir. Bi ayyatamanna, dengan sekira-kira bahawa mengharap-harap ia seorang anta tahawwala, bahawa berpindah ia nikmat minhu minasyakhsil muslim, daripada seorang muslim tu ilaihi kepadanya, ilaihi kepadanya, kepada al-hasid lah, kepada orang yang berhasad. Ataupun ataf yatahawwala au yaslubaha, atau menafikan ia seorang akan nikmat tu, untuk menghilangkan nikmat, bercita-cita untuk menghilangkan nikmat tu pada dia, itu sudah beramal dengan hasad. Dia sedang beramalkan hasad. Ataupun nak bercita-cita nikmat yang dia dapat tu pindah ke dia. Apa-apa jenis nikmat lah. Tapi kalau dia bercita-cita nak dapat nikmat tersebut supaya dapat jadi macam dia, beramal macam tu dia panggil ghibtah. Tu tak ada masalah. Jadi orang hasad boleh banyak. Hasad dengan ilmu, hasad dengan harta, boleh berlaku. Hasad dengan sebab kahwin. Tu boleh lagi berlaku. Tu wal a'yadu billah. Wa qala Abdul Mu'ti, dan sesungguhnya telah berkatalah oleh Abdul Mu'ti fi syarhi dalailil khairati, dalam syarah dalailil khairat yang dinamakan Kashiful Karbi wal Muhimmat, wa qad warada maqul qaum, dan sesungguhnya telah datanglah ia annal hasada fa'il warada, oleh bahawa hasad itu isim anna khabar, ya'kulu memakan ia hasad, maf'ulu bih al hasanati akan kebaikan, kama ta'kulun narul hataba, seperti mana memakanlah ia oleh fa'il api itu akan al-hataba, akan kayu-kayu api. Tu kata ni makruf lah kataan ni. Tapi ni perkataan Abdul Mu'ti dalam syarah Dalailul Khairat. Hasad itu dapat memakankan kebaikan yang kita buat, pahala semua habis. Wa fi bahjatin nadhirina, dan dalam kitab Bahjatun Nadhirin, qad yahsulu, kadang-kadang qad litaqlil, yahsulu, kadang-kadang terhasillah lil hasidi, bagi orang yang berhasad itu fa'il khamsu uqubatin, 5 akibat lah kita boleh terjemah. 5 akibat, 5 pasca hasad. Ataupun 5 konsekuensi hasad. Akibat daripada hasad tu kadang-kadang berlaku. Mana 5 tu? Pertama, ghammun la yanqati'u, sedih yang tidak terputus ia sedih. Kita sedih dengan nikmat orang tu ada pada tu, tak tenang jiwa kita. Kalau dia ada nikmat tu, lagi tu kita sedih, tak puas hati, tu tak tenang hidup tu orang hasad. Jadi kalau kita nampak orang lain dapat nikmat, apa-apa nikmat lah, harta ke, pangkat ke, ilmu ke, kita berasa tak puas hati dengan nikmat tu ada pada dia, tu hasad tu. Dan menyebabkan kita akan sedih berpanjangan. Tu sedih berpanjangan. Dan orang hasad bila tengok hilang nikmat tu daripada dia, dia seronok. Tu. Kalau ada nikmat tu pada dia, dia sedih. Tu bahaya. Wa musibatun la yu'jaru 'alaiha. Dan musibah la yu'jaru 'alaiha al-musibah. Apa dia la yu'jaru? Wa musibatun la yu'jaru 'alaiha. Apa dia? Tinggal. Tulis dulu. Wa musibatun la yu'jaru 'alaiha. Wa musibatun la yu'jaru 'alaiha al-ajru. Musibah yang tidak diberikan kebaikan, yang tidak diberikan pahala, batasnya ke atas musibah tersebut. Sebab musibah tu biasanya dapat pahala. As-sabru 'alil musibah. Ya, musibah dengan sabar ni dia khilaf ulama. Dapat pahala ke tak musibah tu kalau tak bersabar? Khilaf ulama. Ada yang kata pendapat pertama, musibah tu bila timpa pada seseorang dapat pahala dah walaupun tak sabar. Sebab sabar tu pahala lain. Pendapat kedua kata, dia kena sabar daripada musibah dulu baru dapat pahala. Tu dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Boleh tengok bahagian perbahasan la ilaha illallah dalam bab sabar. Dia bahas musibah tu sendiri dapat pahala ke tak. Tapi sekarang ni dia ni tak puas hati dengan orang tu dapat nikmat, dia tu musibah, dapat musibah tapi tak ada pahala. Tu. Wa mudhammatun dan juga kecaman
kecaman buruk la yuhmadu biha, yang tidak dipuji dengan dia dengan kecaman buruk tersebut. Tu wa yaghdabu alaihi rabbu, dan murkalah ke atasnya, ke atas hasid itu maf'ul fa'il oleh Tuhan. Allah Taala murka. Wa yughlaqu alaihi al-hasid abwabut taufiqi wal iyad billah, dan ditutup kunci ke atasnya, ke atas orang yang dengki itu, naik fa'il, akan pintu-pintu taufik Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat taufik. Bila tak dapat taufik nak buat taat bayar. Tu. Intaha. Ni semua boleh buat modal lah untuk syarah penama bagi hati dalam bab hasad. Intaha kalamu bahjatin nazirin. Tetapi tahqiq katanya, lam aqif alaihi, aku tak jumpa lah perkataan dalam bahjatul an-naziri ni. Wala'allahu, mudah-mudahannya ni perkataan qaulu al-faqih as-Samarqandi kama qalahu fi kitabihi Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahannya ini perkataan faqih as-Samarqandi. Al-faqih as-Samarqandi ada dalam perkataan ni, tapi dalam kitab Tanbihul Ghafilin jilid pertama muka surat 133. Bukannya bahjatun nazirin. Bukan. Tengok. Ta'liq betul ya. Jadi hak tak betul, kita kata tak betul, silap tu. Silap cetak ke atau silap sungguh ke? Tu. Dia orang belakang lah yang kena buat kerja-kerja gini. Jadi bukanlah kitab Bahjatun Nazirin, tapi dalam kitab Tanbihul Ghafilin perkataan Al-Faqih As-Samarqandi. Tadi hadis annal hasada warada al-hadis lah. Annal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. An-narul hatabah tu riwayat Abu Daud dan Sunan Abi Daud. Kitabul Adab, babun fil hasad, hadis yang ke-4905 daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an sampai sanad pada Nabi. Dan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, Kitabuz Zuhdi, babul hasadi, hadis yang ke-4905 dan hadis yang ke-4372 daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu marfu'an, secara marfu' juga. Kemudian wal mannu bis sadaqati, sifat hati yang tercela yang ke-9, wal mannu bis sadaqati, dan berungkit-ungkit dengan sedekah. Ai ala sa'ili, yakni ke atas orang yang meminta sedekah. Kita bagi dah, ambil balik, buruk siku lah. Wa huwa, ungkit-ungkit silap. Ungkit Wa huwa, dan bermula dia al mannu bis sadaqah itu takdirun, mengeruhkan ia. Yang ini mengeruhkan keadaan, membuatkan orang sedih. Wa taghyirun, dan juga merubahkan sikap. Wa tankasiru minhu, yang terpecahlah, yang pecahlah daripadanya taghyir, merubahkan sikap tadi tu, al-qulubu fa'il, oleh hati-hati, pecah hati orang. Bila nak balik benda, ungkit balik benda yang dia beri. Ungkit balik sedekah yang dia beri pada orang tu, dia ungkit balik menyebabkan orang yang diungkit itu sakit hati ya. Wa yubtilu ayil mannu, dan membatalkan ia, tafsir fa'il, yakni oleh al-mannu, iaitu orang yang mengungkit tadi, maf'ulu bi thawabaha ayus sadaqati, akan pahalanya, yakni pahala sedekah. Orang yang mengungkit ni pahala sedekah hilang. Yang ke-10, maksiat hatinya, wal israru ala dhambi, berterusan ia ke atas dosa. Al-mudawamatu, yakni berterusan, ala dhambi ayil ithmi, samalah, ini dosa. Wa qala Syu'aibun al-Hurayfishu, dan telah berkatalah fa'il oleh Syu'aib al-Hurayfishu. Dia kata hukiya, dihikayatkan, diceritakan, an Sufyan al-Thawri, daripada Sufyan al-Thawri radhiyallahu ta'ala anhu, naik fa'il hukiya, annahu, bahwasanya Sufyan al-Thawri, khabar anna, kharaja, telah keluarlah ia Sufyan al-Thawri, kharaja ta'alu ila Makkah, ke Mekah, hajjan, hal keadaan dia nak berhaji. Fakana, maka adalah ia Sufyan al-Thawri, khabar kana, yabki, menangis ia Sufyan al-Thawri, min awalil laili, daripada awal malam, ila akhiril lail, sehingga ke akhir malam, fil mahmili, di mahmil. Mahmil tu kalau unta di belakang tempat tu ada orang duduk, tu mahmil. Dia menangis situ. Tak kisahlah kuda ke lembu ke, kuda pula. Kuda ke
lembu ke, kebau ke, unta ke, yang belakang tu ada tempat duduk, zaman dulu tu. Zaman dulu tu. Contoh apa Ramli apa tu? Usam janggut tu. Dia nak berbalik bini dia tu, dia duduk dalam tempat tu. Itulah. Tu mahmil. Qala lahu Syaiban Ar-Ra'i. Telah berkata bagi Sufyan Ats-Tsauri Syaiban Ar-Ra'i. Namanya Syaiban Ar-Ra'i, orang mengembala. Seorang pengembala. Syaiban Ar-Ra'i. Ya Sufyanu, wahai Sufyan. Munada. Lima bakauka. Apakah sebab menangis engkau? Ingkana bakauka li ajli maksiati, ay sabitan li ajli maksiati. Jikalau adalah menangis itu dengan sebab maksiat, fala ta'si, maka janganlah la nahi. Ya mazuf, sebab ya haram ilat. Maka janganlah bermaksiat oleh engkau. Kalau membuat nangis ni kerana maksiat, jangan buat maksiat lagi. Faqala Sufyan, maka berkatalah fa'il oleh Sufyan, amma dzunubu, adapun bermula dosa-dosa, mubtada, khabar, fala khatarat bibali qattu, tidak terlintas ia dosa-dosa itu di dalam hatiku sama sekali. Saghiruha badal bagi dzunub, saghirudz dzunub, wala kabiruha wala kabirudz dzunub. Bukannya dosa kecil, bukan dosa besar. Ada pun tak terlintas langsung. Walaisa bukai ya Syaibanu, dan bukanlah menangisku ini wahai Syaiban, min aisabitan, khabar laisa mahzuf. Sabit ia min ajlil maksiati, dari kerana maksiat, bukan menangis itu kerana maksiat, bukan aku buat maksiat. Walakin min khawfil khatimati, ay walakin bukai sabitun min khawfil khatimati. Walakin akan tetapi, lakin istinaf, bukai bermula menangisku itu sabitun, khabar sabit ia, daripada kerana min ta'lidiyah, kerana khawfi al-khatimati, kerana takut akan penutup aku. Idhafat masdar pada maf'ul. Penutup aku tak tahulah. Penutup aku yang akan aku su'ul khatimah ke husnul khatimah. Bukan dia fikir dia buat dosa ke tak. Dia takut penutup dia tu dah bermasalah. Penutup kehidupan dia. Li'anni, kerana bahawasanya aku khabar ra'aitu syaikhan, aku telah melihat seorang syekh. Syekh ni boleh kata orang tua. Kabiran yang sangat besar, tua. Katabna anhul ilma. Tu katabna anhu an syekhi tu al-ilma. Menulislah oleh kami daripadanya, daripada syekh itu akan ilmu. Mana kami belajarlah. Kami menulis ilmu daripada dia. Wa 'allaman nasa, dan mengajar ia syekh itu akan manusia. Arba'ina sanatan, selama 40 hari, 40 tahun. Mengajar dan belajar dan mengajar. Kami pun belajar dengan dia. Dia pun mengajar 40 tahun. Wajawara, dan berjiran, yakni berhampiranlah ia syekh itu baitallahi, akan rumah Allah Ta'ala al-haram. Baitullah al-haram, engkau tu lah. Sinina, beberapa tahun. Wa kana tultamasu bi barakatuhu, barakatu syekh. Dan adalah ia syekh itu khabar. Tultamasu, diambilkan, dituntutkan, akan naik fa'il barakatuhu, barakatu syekh, dituntut berkat dia, ambil pakaian ke apa, ambil berkat lah. Wa yusqi bihi al-ghaithu, dan turunlah fa'il al-ghaithu, hujan, bihi ay bisababi syekh, dengan sebab syekh, dengan keberkatan syekh tu hujan turun. Falamma mata, tapi maka tatkala mati ia syekh, tahawwala wajhuhu 'anil qiblati. Sudah kalihlah ia syekh itu oleh wajah syekh itu daripada kiblat. Tak ada kiblat. Terkalih muka dia daripada kiblat. Wa mata 'ala syirki wal 'iyadzu billah, dan mati ia seorang syekh tadi dalam keadaan syirik pada Allah Taala. Syirik ni syirik kabir lah, syirik akbar. Kufur tu. Fa ana khaifun min su'il khatimah, maka bermula aku itu khabar khaifun, takut ia aku min su'il khatimati, daripada penutup yang buruk. Idhafat sifat kepada musuh. Yang ni penutup yang buruk. Kita pun kena takut itu, tapi kita kena takut dua. Takut buat dosa, takut penutup yang buruk. Faqala lahu, maka berkata ia Syaiban Ar-Ra'i, lahu ay li Sufyan Ats-Tsauri, inna dzalika, sesungguhnya demikian al-mauti 'ala syirki wa tahawuli wajhihi 'anil qiblah tu min aisabitun, khabar inna, sabit ia min syu'mil maksiyati, kerana keburukan maksiat dia,
kesialan maksiat dia, keterukan maksiat dia. Sebab tu dia buat gitu. Wal israri ala dhunubi, dan berterusan atas melaksanakan dosa. Dia sebenarnya buat dosa, dia buat berterusan. Walaupun zahir dia mengajar orang, duduk di Mekah, duduk di tempat yang suci, tapi dia sentiasa buat maksiat. Sebab tu dia khotimah dia maksiat. Khotimah dia teruk. Maka fala ta'silanahi, jangan berbuat maksiat oleh engkau, rabbaka maf'ulun bi, akan Tuhan engkau. Tarfata ainin, walaupun sekejap, sekelip mata sekelibu. Jangan. Oh, tu Intaha ni adalah kitab Ar-Rawdul Fa'iq. Ar-Rawdu Al-Fa'iq, karangan tadi itulah Syekh Syu'aib Al-Huraifish. Syu'aib Al-Huraifish tu namanya Abdullah bin Sa'ad Abu Madyan, dikenali dengan Al-Huraifish. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, yang ke-11, maksiat ke-11, wasu'udz dhanni billahi ta'ala, dan buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Fa inna Allah azza wa jalla, dan semaka sesungguhnya Allah azza wa jalla itu khabar inna, ayyara, mengecam ya Allah, qauman maf'ulun bih, akan satu kaum, faqala, maka berkata, bersabda, berfirman ya Allah Ta'ala, wa dhalikum dhannukumul ladzi dhanantum, wa dhalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Wa dhalikum, dan bermula demikian mereka itu, dhannukum, dhan mereka itu, alladzi dhanantum, yang telah menzanlah oleh kalian, bi rabbikum, dengan Tuhan kalian, ardaakum, membinasakan ia dhan kalian terhadap Tuhan kalian tu akan kalian. Tu. Fussilat ayat 23. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, wa dhanantum dhannas sau'i wa kuntum qauman bura, dan menyangkalah oleh kalian akan sebagai sangkaan yang buruk, itu maf'ul mutlaq, as-sau'i mudhaf ilaih, dan adalah kalian itu qauman, tu khabar kuntum, adalah kaum bura, yang binasa ia. Surah Al-Fath ayat 12. Qala Aliyun, telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, li rajulin, kepada seorang laki-laki, ai ila rajulin, kepada seorang laki-laki, akhrajahul khawfu ilal qunuti, yang telah mengeluarkan akan ia, akan laki-laki tadi, itu sifat rajul, oleh fa'il, al-khawfu, oleh takut, ilal qunuti, kepada putus asa. Jadi telah mengeluarkan perasaan takut tadi kepada putus asa. Maka Sayyidina Ali kata ke dia gini, ya hadha, wahai ini laki ya, ya suka min rahmatillahi a'zamu min dhunubika, bermula memutus asa engkau daripada rahmat Allah terlebih besar khabar, terlebih besar ia putus asa tu, min dhunubika, yakni a'zamu ay dhanban, lebih besar nisbah dosa daripada dosa-dosa engkau. Maka jangan putus asa. Takut jangan sampai putus asa, tak boleh. Takut dan bertobat dan tak buat lagi, tu boleh. Perkataan ini adalah kitab Qutul Qulub, jilid yang pertama, muka surat 359, riwayat daripada Abi Dunya dalam Husnul Dhan Billah, jilid yang kedua, muka surat 336. Tu perkataan Sayyidina Ali tu. Wa qala Sufyanu, dan telah berkata Sufyan. Bila itlaq Sufyannya, Sufyan ibn Uyainah. Kalau Sufyan al-Thawri, ditulis Sufyan al-Thawri. Man aznaba dhanban, barang siapa yang melaksanakan dosa ia oleh akan satu dosa, oleh seorang. Fa'alima, kemudian. Kemudian tu bukan jawab lagi. Fa tu atah pada aznaba. Kemudian mengetahui ia man maf'ulun bih. Annallaha isim anna. Bahwasanya Allah Ta'ala itu qaddara Allahu, akan dia akan man alaihi. Qaddarahu, akan dia akan dhanban alaihi alaman. Dan dia mengetahui bahawasanya Allah telah mentakdirkan ia Allah akan dia akan man itu atasnya, akan dia akan dosa itu atasnya, atas man. Dia tahu dah Allah Ta'ala takdirkan, dan dia buat dosa. Waraja ghufranahu, dan mengharap, ataf kepada dhanban, ataf pada aznaba, dan mengharap ia seorang man, ghufranahu, ghufran Allah, akan keampunan Allah. Dia buat dosa dan dia tahu itu takdir Tuhan dah berlaku dah, dan dia mengharapkan keampunan Allah, maka ghafarallahu lahu dhanbahu. Sebab apa? Sebab dia ada husnul dhan billah. Dia ada husnul dhan billah. Niscaya mengampunlah oleh Allah lahu, bagi yang bagi man, maf'ulun bih, dhanbahu dhanba man, akan dosanya dosa seorang itu.
Ini dalam kitab Qutul Qulub jilid pertama muka surat 362. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah Ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Ta'ala isim inna, Ta'ala hal, sesungguhnya Allah Ta'ala yaqulu berfirman, ya Allah, lil abdi bagi seorang hamba, yaumal qiyamati di hari kiamat. Yauma zaraf zaman, maf'ulun fih, al-qiyamati mudhafu ilaih. Dia kata maqul qaul, ma mana'aka idh ra'aital munkara an tunkirahu, ma mana'aka, apakah menghalang akan dikau, apakah ma mana'aka, apakah menghalang oleh sesuatu perkara akan dikau. Itu lah nak terjemah. Ini apakah yang menghalang engkau, if ketika mana ra'aital munkara, telah melihat oleh engkau akan perkara mungkar, an tunkirahu, oleh bahawa ma mana'aka, jadi antum kirahu tu takwil masdar fa'il mana'a. Apakah mencegah akan dikau apabila melihat oleh engkau akan mungkar, oleh bahawa mengingkari ia oleh engkau akan ia akan mungkar. Tu rujuk tu melok tu. Tu. Yani apakah penyebabmu ni tak mengingkari, tidak mencegah kemungkaran ketika mu melihat kemungkaran? Tu soalan dia kalau terjemah biasa. Apakah penghalang kita nak mencegah kemungkaran bila kita melihat kemungkaran? Mu tak cegah. Sebab apa? Sebab apa mu tak cegah? Fa in laqanahu Allahu hujjatahu, maka jikalau kalau laqana yulaqinu talqin. Sini kita kata jikalau Allah Ta'ala memahamkan atau menjelaskan akan hujah man tadi tu, hujah seseorang tu, kalau nak jawab balik, kalau Allah Ta'ala ajar lah, kalau Allah Ta'ala letaklah hati dia nak boleh jawab tu, maka qala, berkata ia hamba tu, Rabbi, wahai Tuhanku, munada mahzuf. Dalam nuskah lain, ya Rabbi, tanpa alif, tanpa ya, tapi ada perkataan ya, tanpa ya Rabbi tu. Kan Rabbi ada dua, Rabbi. Dalam kitab Tashil Nail Amani, dalam bab munada ni, boleh Rabbi dengan ada ya, boleh Rabbi tak ada ya. Tapi dengan makna Tuhanku belaka. Tu. Wahai Tuhanku, rajautuka, mengharaplah oleh aku akan dikau. Wa khiftun nasa, dan takutlah oleh aku akan manusia. Dia tak mencegah kemungkaran secara jelas, tapi dia takut dengan manusia, maka dia benci jugalah hati. Tak faham ni, kena tulis. Tulis Fi nuskhatin, dalam satu nuskhah, wa fariqtu minan nasi. Tu nuskhah lain dalam Sunan Ibnu Majah. Wa fariqtu minan nasi. Wa fariqtu minan nasi ay khiftum, khiftum, takut oleh aku akan mereka itu. Khiftum, khiftu, bukan khiftum, silap. Khiftu, takut oleh aku. Khiftu fasamahtu, maka bertolak ansurlah oleh aku, fi haqqika, pada hak engkau, hak Allah. Fi nuskhatin wa fariqtu minan nasi ay khiftu fasamahtu fi haqqika, aku takut dan maka bermudah-mudah oleh aku pada hak engkau, hak Allah. I'timadan, kerana berpegang, i'timadan ala annaka, bahwasanya engkau Allah karimun, mulia. I'timadan ala annaka karimun, marjuun, lagi pula diharapkan, likamali fadlika, marjuun, diharapkan, likamali fadlika, akan kesempurnaan kurniaan engkau. Walutfika, tambah tu. Walutfika, dan juga kelembutan kau, kebaikan kau. Walutfika, kebaikan kau. Sekali lagi, fi nuskhatin, dalam satu nuskhah, wa fariqtu minan nasi. Apa maksud wa fariqtu? Ay khiftu, takut oleh aku, fasamahtu, dan bertolak ansur oleh aku pada hak engkau, fi haqqika,
i'timadan, kerana berpegang ala annaka, atas bahwasanya engkau wahai Allah karimun, maha mulia, marjuun, diharapkan, likamalil fadlika, akan kesempurnaan kurniaan engkau, walutfika, dan kebaikan engkau. Intaha Hasyiah As-Sindi ala Sunan Ibnu Majah. Sebab ni riwayat hadis Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah, Abwabul Fitan, babu qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, hadis yang ke-4174 daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu marfu'an. Jadi daripada topik kita tadi, maksudnya apa dia? Dia tidak mengingkari maksiat tadi, dia tidak mencegah maksiat tadi kerana mengharapkan, dia husnul dzan billah, kerana berpegang bahawasanya Allah Taala ni maha mulia. Aku ni takut dengan manusia ni, nak cegah secara terang-terangan ni takut, tapi aku mengharapkan engkau. Aku beriktikad dan aku berpegang bahawasanya engkau ni maha mulia. Akan diharapkan kebaikan engkau, akan diharapkan kesempurnaan kurniaan engkau, maka aku tak cegah secara terang-terangan, tapi cegah dalam hati, dalam hadis lain. Cegah dalam hati tapi tak cegah terang-terangan. Tak cegah terang-terangan sebab takut manusia, tapi aku cegah dalam hati ya. Ni husnul dzan billah ni, bukan su'ul dzan billah. Nak pergi situ ya. Qala, berkata ia. Berkata ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka berfirmanlah fa'il oleh Allah Ta'ala, qad ghafartu laka, sesungguhnya telah mengampun oleh aku bagi engkau. Kenapa? Husnul dzan dengan Allah Ta'ala. Husnul dzan Allah Ta'ala ampun dosa. Zakara dzalika Al-Ghazali, telah menyebut akan demikian itu oleh Imam Al-Ghazali fil Ihya'i, dalam kitab Ihya' Ulumuddin jilid ke-7 muka surat 477. Wa bi ibadillahi atah billah, dan juga su'ul dzan dengan hamba-hamba Allah Ta'ala. Su'uzan dengan hamba Allah Ta'ala juga dia panggil maksiat hati. Alladzina, sifat ibad, yang mana mereka itu, bermula mereka itu, alladzina ahlul khairi, ialah orang yang baik, minal mu'minina, jar maju daripada orang mukmin. Su'uzan dengan orang mukmin itu yang dosa. Kalau orang fasik ni tak, perbuatan dia zahir itu kita ada su'uzan dengan sesuatu benda yang dia buat tu, itu tak apa. Tapi kalau orang tu baik, orang tu soleh, itu su'uzan dengan dia, tak boleh. Bi khilafi su'i dhanni bi ibadillah al-mu'minin bil fusaqi, dengan orang-orang fasik, minhum, daripada mereka itu orang mukmin. Fala ithma fihi, ay fi su'i dhanni bil fusaq, maka tidak ada sama sekali jenis dosa padanya, pada su'ul dhan dengan orang fasik. Fi, pada mana? Nahwi ma yadhharu minhum, pada umpama barang yang zahir, yang jelas, yang nyata ia barang daripada mereka itu. Mereka tu terkenal dengan orang fasik, pegang tangan dua-dua. Memang bukan orang kahwin lah tu. Nak husnullah kot matanya. Memang tu hadang lah, jelas-jelas. Tapi kalau orang tu orang soleh, orang yang baik, kalau dia buat satu benda yang zahir nampak macam teruk macam tak betul ya, kita kena husnullah dulu. Kenapa jadi gitu? Cari 1000 alasan. Untuk kita tanggung kata benda tu sebenarnya sekian-sekian, bukannya yang buruk. Itulah husnuzan awal. Bila lepas daripada tu ternyata dia buat maksiat, boleh cerita dah. Ni husnuzan awal seorang. Tu. Afadahul Jalalul Mahalli, telah memberi faedah akademik itu oleh Jalaluddin Al-Mahalli, pengarang kitab Syarah Kanzur Raghibin tu. Dalam kitab Tafsir Jalalain muka surat 517, tafsir ayat surah Al-Hujurat ayat 12. Tafsir ayat surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat ni ada tafsir. Su'uzan ni dengan hamba Allah Ta'ala, yang ni pada orang baik tak boleh, pada orang fasik boleh, dengan sekira-kira mereka zahir benda yang boleh su'uzan tu daripada mereka, maksiat dan sebagainya. Orang pencuri tengah-tengah buka kunci rumah orang, takkan kita husnuzan di rumah dia kot? Takkan gitu pula. Takkan apa lagi husnuzan apa ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat ni adalah tafsir. Wahai Tuhan, wahai orang-orang beriman, ijtanibu, jauhlah oleh kalian, maf'ul katsiran minadh-dhann, maf'ul bih, banyak daripada sangka-sangka. Sesungguhnya sebahagian sangkaan itu dosa, mana sebahagian yang lagi baik. Dia tak perlu untuk disangka-sangka, kita sangka-sangka juga dosa. Itu sifat hati maksiat.
wa takdzibu bil qadari, dan mengingkari, mendustakan akan qadar Allah. Benda takdir Allah Ta'ala juga maksiati yang ke-12. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.